untuk minggu ni. Yalah. Okey, semua. So, minggu ini kita akan sambung kembali kita punya sesi pengajaran kita yang mana topik pecahan. Okey, untuk pengetahuan awak semua, kita dah pun belajar tambah dan juga tolak pecahan. Tambah dan juga tolak pecahan kita dah masuk minggu lepas. Kita dah buat jenis yang pertama iaitu yang mana penyebut dia sama. Penyebut yang mana? Penyebut yang berada di bahagian bawah. Ingat syarat dia nak tambah dan juga tolak tambah dan juga tolak pecahan, syarat dia adalah penyebut mesti sama. So jenis yang pertama kita dah jawab pun, jenis yang sama penyebut, yang mempunyai penyebut yang sama, kita jawab 3 soalan. And then kita pun dah jawab versi yang kedua, jenis yang kedua, penyebut tak sama tapi versi mudah. Versi yang mudah. Walaupun kita tengok sebelah kiri tu penyebut dia 3, sebelah kanan 6 tak sama. So kita boleh samakan dia dengan tengok dalam sifir 3 ada 6. So 6 tu yang kedua. That's why kita tulis 3 darab 2. Kalau bawah kita letak darab 2, atas kena follow juga. Atas pun kena darab dengan 2. So kita dah pun jawab 3 soalan yang melibatkan jenis yang kedua. And then kita pun dah jawab soalan jenis yang ketiga yang mana penyebut tak sama tapi versi susah. Yang mana untuk soalan yang ni kalau awak tengok dalam sifir 4 tak ada 6. So bila dalam sifir 4 tak ada 6, apa kita kena buat? Kita kena buat tulang ikan 1, 2, 3, 4, 5 garis. Dan kita listkan sifir 4, listkan sifir 6. Kita tengok nombor yang sama. And then kita tengok dalam sifir 4, 12 tu yang ketiga. So that's why kita kena darabkan dengan 3 bawah, atas darab 3. Dalam sifir 6, 12 yang kedua, 6 darab 2, atas pun kena darabkan dengan 2. And then kita selesaikan macam biasa. Dan ingat, bila dapat jawapan, wajib semak sama ada dia boleh dipermudahkan ke ataupun tidak. Alright. Okay, next. Untuk yang ini pun kita dah jawab 3 soalan. Sekarang kita nak masuk jenis yang keempat. So dah ready semua? Susah ni. Okay, jenis yang keempat. Okay. Jenis yang keempat, nombor bulat tambah pecahan. Nombor bulat tambah pecahan. So macam mana nombor bulat tambah pecahan? Okay, 6. Okay, kalau awak tengok 6, dalam 6, dekat 6 tu ada tak pecahan? Tak ada. Tak ada kan? Okey, sebenarnya dekat 6 tu ada pecahan. Sebenarnya dekat 6 tu ada pecahan sebenarnya. Sebenarnya ada pecahan. Sekarang ni orang nampak tak ada pecahan. Tapi sebenarnya dia ada pecahan. Apa pecahan dia? Okey, sebenarnya 6 tu dia punya pecahan dia adalah, tengok 6 kosong per, disebabkan sini 4. So sini pun akan jadi 4. Sebenarnya 6 tu dia ada pecahan. Apa pecahan dia? 6 sifar per 4. Ini kita tambah macam biasa. Salin balik. 1/4 pun salin balik. Nampak? So sekarang, penyebut dia sama tak? Sama. Sama kan? So bila penyebut sama, boleh tak nak tambah? Boleh. Okey, bila nak tambah awak kena ingat, nombor bulat tambah nombor bulat. Nombor bulat mesti tambah ataupun tolak dengan nombor bulat sahaja. So dekat sini 6. Dekat sini tak ada apa-apa. So bila tak ada apa-apa, ibaratlah macam kosong. 6 tambah kosong jadi 6. Okey. So sekarang kita nak tambah pengangka pula. Sifar tambah 1 akan jadi 1/4. Okey, sekarang 1/4. Cuba tengok 1/4. 1/4 ni special ke tak? Tak. Special ke tak? Special ke tak? Special ke tak? Special ke tak? Cikgu nak kena tunjuk balik ni special ke tak ni? Special. Okey. Pecahan yang mana dia ada 1 dekat atas. Contoh 1/5, 1/7, 1/9. Okey, ini special. Satu lagi jenis adalah 4/5. Selepas 4, 5. Okey. 9/10. Selepas 9, 10. 13/14. Selepas 13, 14. Dua jenis ni adalah jenis yang special. Ini jenis yang pertama yang special. Ini jenis yang kedua yang special, yang mana awak tak payah check sama ada dia boleh dipermudahkan ke ataupun tidak. Dah memang confirm tak boleh dipermudahkan. Dua jenis ni adalah yang special. So 1/4 ni special ke tidak? Special. So disebabkan special tak boleh dipermudahkan. So inilah jawapan dia. 6 1/4. Boleh faham? Boleh. Boleh boleh faham Okey, sebenarnya untuk jenis yang keempat ni, dia boleh je. Sebenarnya boleh je awak terus buat 6 1/4.
Tak payah pun nak buat 6 sifar perempat ni. Tapi awak akan hadapi masalah kalau awak tak tahu konsep 6 sifar perempat ni, awak akan hadapi masalah bila apa? Bila awak nak tolak nanti, jenis yang kelima. Jenis yang kelima kalau awak tolak macam biasa, memang confirm salah. So nasihat cikgu kalau boleh buat je. Buatlah 6 sifar perempat. Tak buang masa pun. 6 sifar perempat. Alah, tak sampai 2 saat nak tulis 6 sifar perempat tu. Alright. Okay, now kita tengok soalan yang pertama awak akan jawab. Cikgu bagi masa 30 saat saja boleh? 30 saat. Soalan ni mudah. 30 saat je. Okay, ready? Soalan yang pertama. Okay, go. Okay, soalan yang pertama, jawab. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Okay, come on. Alright. Okay, baru 4 orang post. Okay, come on yang lain. Kalau lepas ni kalau nak buat nombor bercampur, nombor bulat tu awak tekan space dulu. Tekan space dulu supaya dia jarak baru tulis pecahan. Alright. Okay, now jom. Okay, 3. 3 ni kalau cikgu nak tulis dalam bentuk nombor bercampur dia akan jadi apa? Come on semua. Kalau cikgu nak tulis dalam bentuk nombor bercampur dia akan jadi apa? 3/7. 3/7. Sekejap, cikgu boleh tak cikgu bawa benda ni ke tepi belah kiri? Sekejap Oh, tak boleh. Okay, so dia akan jadi 3 sifar per 7. Okay, yang lain kita salin saja macam biasa. 1/4/7. Alright, okay, now. Apa nak buat? Okay, ramai-ramai. 3 tambah 1. 3 tambah 1 akan jadi 4. 4. Okay, lepas tu 4 tambah 4. jadi 4 per 7. Okay. Okay, jom kita tengok boleh permudahkan ke ataupun tidak. Okay, nak tengok apa? Tengok pengangka dia. Pengangka dia berapa? 4. 7. So kita semak dengan sifir 4. 4 3 2. Kenapa cikgu buat benda ni? Supaya cikgu tak nak awak lupa Cikgu tak nak awak lupa macam mana nak permudahkan. Kadang-kadang bila dah kita belajar lain kali, oh cikgu saya lupa lah cikgu macam nak permudahkan. Alamak. Okay, so dalam sifir 4 ada tak 4? Ada. Kenapa dia pergi tempat lain? Ada. Okay. Ada. 7? Tak ada. 7 tak ada. So kita tak nak. Dalam sifir 3 ada tak 4? Tak ada. Awal-awal dah tak ada pangkal. Dalam sifir 2 ada 4? Tak ada. Ada. Tak ada. 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 Dalam sifir 2 ada 4. 7? Tak ada. Tak ada. So tak nak. So bila dah semua tak nak, jawapan akhir dia adalah 4/7. Alright. Okay, now jom kita tengok soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Ini soalan yang kedua. Okay, go. 30 saat. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Come on. Okay, siapa nak volunteer? Come on. Siapa nak volunteer? Explain. Kalau boleh soalan ni cikgu nak bagi tahun 4 dulu. Tahun 4 ada tak? Siapa-siapa tahun 4 yang nak volunteer dulu? Kita bagi tahun 4 dulu. Ada?
Come on, tahun 4. Mana-mana tahun 4? Siapa-siapa je? Tahun 4 kita ada Hanan Uzma tahun 4 kan? Hanan Uzma tahun 4 kan? Hanan Uzma, Izara Sofia. Ini kita ada Wan Zulaika. Siapa nak volunteer ni? Sebelum dapat soalan belakang-belakang lagi susah ni. Ha, siapa cepat? Siapa nak dulu? Come on, ambil peluang. Ambil peluang untuk dapat TP 4, TP 5 ni. Saya. Okay, Wan Zulaika. So, mana tahu nanti bila awak biasa explain sekarang, nanti dekat sekolah confirm awak akan biasa explain. So, bila awak selalu explain, cikgu nak bagi dekat awak TP 4, TP 5, TP 6, senang hati je. Senang je. Tak payah nak fikir-fikir banyak. Okay, go. Wan Zulaika, macam mana awak dapatkan jawapan Wan Zulaika? 5 tambah 2 per 9 tak boleh. So 5 ada per dia. 5 sifar per 9 tambah 2 per 9. Okey, Wan Zulaika, sebenarnya 5 tambah 2 per 9 bukan tak boleh. Boleh, tapi ada cara dia. Okey, teruskan Wan. So jawapan dia 5 2 per 9. 5, 2 per 9. Okey, lepas tu nak buat apa? Kita letak sifar 2. SP 2. Dalam sifar 2 Kenapa sifar 2 je? sebab 1 tak payah. So 2 je lah. 3, 4, 5? Kita ke belakang bukan ke depan. Okey, sebab atas 2. Okey, teruskan. Dalam sifar 2 ada 2. Mhm. Dalam sifar 2 tak ada 9. So pangkat first. Okey, so tak nak lah. So, jawapan akhir dia? 5 2 per 9. 5, 2 per 9. Okey, bagus. Good job. Wan Zulaika. Ya, kalau awak terang macam ni, boleh dah ni. Nak dapat TP 5, senang je. Nak dapat TP 5 senang. Ini kalau awak kerap lagi explain, and then kawan-kawan awak suka explain, TP 6 terus. Kalau dengan cikgu, senang je. Cikgu senang je nak bagi TP dekat awak. Awak perform, TP. Berapa ramai sekali pun dapat je TP. Tak ada kuota-kuota. Okey, get ready soalan yang ketiga. Okey, go. Soalan yang ketiga. Come on. Okey, boleh post sekarang jawapan anda. Come on. Okey, baru 2 orang. Come on. Soalan mudah. Kalisha Nuha dah jawab apa Kalisha Nuha? Okey, soalan yang seterusnya. Come on, dah jam 4. Come on, tahun 4 lagi. Siapa nak volunteer? Sebab lepas ni dah masuk jenis yang kelima ni. Tahun 4 yang lain ada? Ada nak volunteer? Okey, kalau tak ada yang nak volunteer, cikgu panggil lah. Cikgu panggil nama. Cikgu panggil nama boleh. Kita panggil nama. Kalisha Nuha dah jawab apa? Kalisha Nuha? Kalisha Mike ada ke? Mike. Oh, Kalisha dah jadi 5. Okey, kita tunggu dulu jap. Kalisha Mike okey ke tak? Mike tak okey Kalau macam tu, Hanan Uzma dah jawab apa? Darjah 3. Oh, Hanan Uzma dah jadi 3. Hanan nak explain ke Hanan? Okey, try. Cuba. Boleh? Okey. Okey, macam mana Hanan nak dapatkan jawapan? 3 Okey, 3 ni. tambah 30 per 8 Okey, per 8. tambah Mhm.
1/5/8. 1/5/8. Okey, teruskan. 3 tambah 3 tambah 1, 4. Mhm. 0 tambah 0 tambah 5, 5. Mhm. 8. Per 8. Okey, lepas tu nak buat apa, Hanan? Kita nak check sama ada dia boleh dipermudahkan ke ataupun tidak. Kita nak check dengan sifir apa? 4. 4. Okey, atas ni nombor apa? 5. 5 kan. So kita check dengan sifir 5. Lagi? 4, 4, 3, 3. 1 2. lagi? 2. Okey, okey. 2. Okey, teruskan. Dalam sifir 5 ada tak 5? Ada, Ada. 8? tak ada. Tak ada. So kita nak pilih ke tak sifir 5 ni? Tak. Tak nak. Okey, sifir 4 ada tak 5? Tak. Tak ada. So kita terus pangkar. Sifir 3 ada tak 5? Tak ada. Tak ada juga. So pangkar. Sifir 2? Tak ada. Tak ada juga. So bila semua pangkar, apa jawapan akhir dia? 4, 5/8. 4/5/8. Okey, good job. Tahniah Hanan. Hanan Ruzma bagus. Baru tahun 3 eh. Baru tahun 3. Tapi ni silibus tahun 4 tau. Ni silibus tahun 4. Tapi Hanan tahun 3. Maknanya yang atas-atas ni, yang atas-atas ni Hanan dah boleh buat dah. So kalau Hanan dah faham soalan ni, senang je nanti. So tahun 4 nanti dah senang dah Hanan. Alright. Okay, now. Okay. Seterusnya, kita akan masuk jenis yang ke 5. Okay, yang ni jauh lebih susah. Yang ini jauh lebih susah. Kalau tadi tambah, kita boleh tambah terus sebenarnya. Tapi cikgu suruh awak buat dulu sifar per 4. Kalau yang ni sifar per 7, 3 sifar per 7. Kalau yang ni 5 sifar per 9. Kenapa? Bila tolak? Tolak macam mana nak tolak? Tak boleh. Awak tak boleh tolak. 4 tolak 2/5 dapat jawapan 4/25 ataupun 3/25. Salah. Dia tak boleh buat macam tu. Dia ada cara dia. Okay, cikgu tunjuk cara dia sekarang. Kita guna balik konsep yang kita belajar dekat jenis yang keempat tadi. Okay, so 4 dia akan jadi apa? Dia akan jadi 4 sifar per 5. 5. Okay, 4 sifar per 5. Okay, salin balik. Tolak 2/5. Okay, kalau sekarang awak tengok, boleh tak nak tolak? Sifar tolak 2, boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. So, bila tak boleh, nak buat apa? Kita kena pinjam. Okay, ini bukan pinjam macam nombor bulat. Pinjam dengan sebelah. Kalau pinjam dengan 5 jadi 4. Lepas tu dia jadi 10 ataupun 11 ke apa ke. Ini tak. Ini cara pinjam pecahan lain. Okay, kita akan pinjam dengan 4. 4 akan berkurang, dia akan jadi 3. Lepas pinjam, bawah ni kena tambah dengan atas. So, bila pinjam, sifar tolak 2 tak boleh. Bila pinjam dengan 4, 4 akan jadi 3. 3 akan jadi nombor bulat. And then pecahan yang terbaru dia adalah bawah tambah atas. 5 tambah sifar berapa? 5. 5. So dia akan jadi 5/5. Ambil balik. Yang atas tu, mana datang 5 yang atas tu? Bawah tambah atas. 5 tambah sifar. Okay, boleh faham sekarang? Boleh ke? Okay, boleh. Alright, ini kita salin balik. Tolak 2/5. Okay. So bila tolak macam biasa. 3 tolak tak ada apa kat depan 2/5. 3 tolak kosong jadi 3. 5 tolak 2 jadi 3. 3/5. 5. And then kita nak semak sama ada dia boleh dipermudahkan ke ataupun tidak. Semak dengan sifir 3 dengan 2. Okay, cikgu tulis kat tepi sebab kita nak guna. Cikgu tulis kat tepi ni. 3 dengan 2. Okay. Dalam sifir 3 ada 3 tapi tak ada 5. Tak nak. Dalam sifir 2 awal-awal dah tak ada dah. 3 dah tak ada dah. So terus pangkar. So dapatlah jawapan akhir dia 3/5. Okay, boleh faham?
Okay, ada siapa-siapa nak salin dulu ke? Sebelum jawab soalan yang pertama, mana tahu awak nak tengok contoh ni untuk buat soalan yang pertama. Okay, salin dulu. Cuba bagi masa dekat awak 30 saat untuk salin. Mana tahu sekejap lagi awak nak jawab soalan yang pertama, nak kena tengok contoh. Sebab awak kena belajar macam mana cara nak tengok nota, cara nak selesaikan soalan based on nota. Kadang-kadang soalan yang awak jumpa dekat dalam buku-buku latihan yang lain, soalan dia tak sama. Tapi dia soalan dia lebih kurang sama pattern dia, tapi nombor yang berlainan. So sekurang-kurangnya kalau awak pandai macam mana cara nak baca nota, cara nak gunakan nota tu untuk selesaikan soalan-soalan yang lain, maksudnya awak bijak lah tu. Sebab nanti bila awak dah makin besar, dah sekolah menengah, dah masuk EU, awak kena juga jawab soalan based on nota. So kemahiran-kemahiran tu semua kena ada. Kena belajar daripada sekolah rendah. Okey dah? Jom kita jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama, memandangkan soalan ni susah sikit, cuba masa dekat awak 1 minit. Sebab soalan macam ni dia susah sikit. Terutamanya yang tahun 4 yang baru jumpa ke, dia susah sikit. Okey. Alright. Okay, now jom kita tengok 1 minit dari sekarang. Okay, go. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Come on. Okay, come on. Okay, baru 2 orang. Okay, baru 4 orang. Okay, yang lain. Di manakah jawapan anda? Susah ke? Yang belum hantar, susah ke? Siapa yang tak tahu buat? Siapa yang masih tak tahu buat? Tekan raise hand. Okay, jom sama-sama. Jom sama-sama kita ulang lagi sekali. Cikgu ajar awak. Cikgu tunjuk lagi sekali. Jom sama-sama kita buat. Okay, semua. Okay, 7. 7 ni macam mana kita nak tulis mula-mula? 7/8 sifar per 8. Okay, 7 sifar per 8. And then kita salin balik lah. Tolak 2, 3 per 8. Okay, kalau awak tengok, boleh tak kosong tolak 3? Boleh. Tak boleh. Tak boleh, kosong tak boleh tolak 3. So apa kita kena buat? Potong 7. Kena pinjam. Kita kena pinjam. Cara pinjam dia lain. Kita potong 7 jadi 6. Lepas tu apa nak kena buat? 8 tambah 8 tambah sifar. So jadilah ayat matematik dia yang terbaru berapa? Okay, 7 dah jadi 6 kan? 7 dah jadi 6. So 6 kita tulis. And then 0/8 tu akan jadi? 8/8. 8 per 8. Sebab apa 8 dekat atas? 8 tambah 0, 8. So per 8 ni kita ambil je balik. And then kita tolak, salin balik. 2, 3 per 8. Okay, sekarang kita nak tolak. So baru boleh tolak. Penyebut dah sama. 8 boleh tolak 3. Baru kita boleh tolak. Okay, so tolak 6 tolak 2. Nombor bulat dulu. 6 tolak 2 jadi? 4. Jadi 4. Okay, 8 tolak 3. 5 per 8. Ini kita nak semak sama ada dia boleh dipermudahkan ke ataupun tidak. Guna sifar apa? 5, 4, 3, 2. Okey, awak sebut ada ke tak ada? Ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Okey.
Tak ada. Tak ada. Ot. Tak ada. Tak ada. Ot. Tak ada. Tak ada. Ot. Okey, dah semua ot. Maksudnya jawapannya adalah 4. 5 per 8. Okey, ada faham? Adam Syazan dah boleh faham dah Adam? Lepas cikgu terang soalan yang pertama ni. Adam Syazan? Faham. Adam dah boleh Adam Yang lain dah boleh dah, yang lain. Boleh. Dah boleh. Okey, kalau dah boleh cikgu harap soalan yang kedua ni semua sekali post jawapan. Semua sekali post jawapan. Tadi Anur tekan yang kena pinjam tu tak faham. Okey, yang kena pinjam tu tak faham. Okey, yang kena pinjam tu Adam, yang kena pinjam contoh 7 sifar per 8 yang ni. Sifar nak tolak 3 tak boleh. So bila tak boleh tolak 3, kita akan pinjam dengan 7. Macam kita pinjam nombor bulat, pinjam sebelah akan kurang 1. Sebelah akan kurang 1. So 7 jadi 6. 7 jadi 6. And then yang sifar per 8 ni dia akan berubah. Bila dia pinjam 1, bawah ni dia sebenarnya dia dapat 8. Kenapa dia dapat 8? Sebab dekat bawah 8. Sebab tu cikgu ajar teknik bawah tambah atas. Lepas pinjam, bawah tambah atas. So dia akan jadi 6, 8 tambah 0, 8 per 8. So dia akan jadi 6, 8 per 8. Tu cara pinjam untuk pecahan. Tu cara pinjam untuk pecahan. Okay, boleh Adam? Alright, okay. So cikgu harap kita cuba soalan yang kedua. Cikgu harap soalan yang kedua nanti semua boleh buat lah. Kalau siapa yang tak faham lagi, salin nota ni. Supaya nanti boleh rujuk. Nak jawab soalan yang kedua, boleh rujuk nota yang ni. Nota yang ini. Okay, ready semua? 1 minit 1 minit dari sekarang. Okay, go. Soalan yang kedua. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Okay, ada siapa-siapa nak volunteer ke? Yang ni cikgu buka. Kalau ada yang nak volunteer explain. Ada ke? Come on, siapa-siapa? Anyone? Tak kisah awak dah jawab apa. Ada ke yang nak volunteer? Kalau tak ada yang nak volunteer, cikgu terpaksa panggil lah ni. Ada? Okay, mungkin semua segan-segan kot hari ni. Okay, kalau tak ada cikgu panggil Cikgu terpaksa panggil. Kita panggil Farisha. Nur Farisha. Ya, Farisha boleh terangkan macam mana awak dapatkan jawapan Farisha? boleh. Okay, macam mana? Mula salin dulu 6 sifar per 9 tolak 4 per 9. Farisha tengah makan ke Farisha? Taklah. Oh tak, dengar bunyi macam tengah makan. Okay, alright, kita teruskan Farisha. Sifar tak boleh tolak 4. Lepas kita kena pinjam 6. Potong 6 tulis 5. 9 tambah 0. Okay, so apa dia punya ayat matematik yang baru? 5 sifar per 9. Nasib bos? 9 per 9. 9 per 9, okay. Terkejut je. Okay, Tolak. alright. Okay. 4 per 9. Alright. Okay, teruskan. 5. Jawapan dia 5. 5. Kenapa 5 saja? Sebab
Dia 5 tolak dengan kosong. 5 tolak sifar. Okay, teruskan. 9 tolak 4, 5 Mhm. per 9. Okay. Alright, seterusnya. Kita permudahkan. Okay, kita semak dulu dengan Sifir. 5, Mhm. 4, Mhm. 3, Mhm. 2. Alright. Sifir 5 ada 5, tak ada 9. Okay. Sifir 4 tak ada 5. Sifir 3 tak ada 5. Alright. Sifir 2 tak ada 5. Alright. Okay. So Jawapan dia 5 per 9. jawapan dia adalah 5 per 9. Okay, good job Fadisha. So kita tengok jawapan-jawapan Alhamdulillah yang mana post jawapan dekat bahagian chat semua betul. Alhamdulillah bagus, good job. So kita tengok soalan yang terakhir pula. Untuk jenis ni, untuk jenis yang kelima ni, untuk jenis yang kelima adalah soalan yang terakhir. Okay. Daniel baru masuk Daniel. Sekarang ni kawan-kawan tengah jawab soalan jenis yang kelima untuk pecahan Daniel. Okay. Cikgu akan bagi 1 minit untuk jawab soalan ini. Okay, get ready semua. 1 minit dari sekarang. Okay, go. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Come on. Alright, come on semua, come on. Baru 5 orang yang post jawapan. Okay. Untuk soalan kali ni, soalan yang ketiga, soalan terakhir jenis yang kelima. Siapa nak volunteer pula explain? Ada yang nak volunteer? Mungkin malam-malam ni segan, ramai yang segan kot. So kalau ramai yang segan, cikgu panggil nama lah Cikgu panggil nama. Cikgu nak try panggil Izara Sofia boleh Izara? Izara Sofia? Boleh. Boleh. Okey Izara, macam mana nak selesaikan soalan ni Izara? 10 kosong per 3 tolak 4 per 2 per 3. Alright. Sifar tak boleh tolak 2 kena pinjam kat 10. 10 jadi 9. Okay. Nombor bawah kena tambah kat atas. Alright. So nombor yang matematik yang baru akan jadi 9 3 per 3 alright. tolak 4 2 per 3. Okay. Jadi 9 tolak 4 5. 3 tolak 2 1. 3 per 3. Okay, so perlu semak tak sama ada dia boleh dipermudahkan ataupun tidak? Tak perlu. Sebab apa? Sebab 1 per 3 sebab dia special. Dia special. Kenapa dia special? Sebab nombor atas dia? Sebab nombor atas dia
1. 1. Okay, good job Izara Sofia. Dan juga murid-murid yang berjaya jawab yang dengan betul. Okay, good job, terbaik. Okay, tapi juga nak tanya Adam Syazan. Adam Syazan, kenapa dapat 7 Adam? 10 sebab yang 10 tu saya lupa nak tolak. Lupa. Kalau 10 tu lupa nak tolak, 10 tolak 4 still jadi 6. Bukan. Yang 10 tolak 1 tu. 10 tolak 1 tu awak tak tulis 9. Awak tulis 10. Haa. So bila 10 tolak 4 still dapat 6. Maknanya awak salah kira ada dua kesilapan. First kesilapan yang pertama 10 tu lupa tukar jadi 9. Kesilapan yang kedua sepatutnya kalau awak tulis 10 sekalipun 10 tolak 4 6. Tapi awak tulis tu 7, salah kira. So kena hati-hati Adam. Alright Adam. Okay, untuk soalan yang jenis yang ke-6. So sekarang kita akan masuk jenis yang ke-6. Okay, jenis yang ke-6 dia guna konsep yang sama macam jenis yang ke-5. Konsep yang sama. Kalau awak tengok 1 tak boleh tolak 4. So dia kena buat apa? Awak cuba jawab dulu sebelum cikgu terang. Okay, cuba jawab dulu. Semua sekali cuba jawab dulu. Okay, go. Cikgu bagi masa 1 minit kat awak. Cikgu bagi masa 1 minit. Cuba semua jawab dulu. Guna balik apa yang awak belajar dekat jenis yang ke-5 tadi tu. Guna balik dia punya kemahiran tu, teknik tu. Kalau awak faham jenis yang ke-5 tadi, awak akan boleh buat ni. 1 tolak 4 tak boleh. So apa nak kena buat? Okay, go. Cuba jawab. Kalau awak pandai jawab, maksudnya awak pandai tengok nota-nota yang lain, pandai sesuaikan dengan soalan yang awak dapat. So maksudnya awak ada kemahiran kat situ. Yang mana kemahiran ni bukan senang nak belajar. Even sekarang orang-orang dewasa pun, yang bayi-bayi cikgu pun belum lagi mahir. Masih ada yang belum mahir nak tengok nota, ini nak sesuaikan dengan soalan-soalan yang diorang dapat. Yang mana pelajar-pelajar U. So kemahiran-kemahiran tu semua kena belajar. Bila nak belajar? Start daripada sekarang lah kena belajar. Kalau awak nak belajar start daripada sekolah menengah, nanti dah lambat. So kena start daripada sekolah rendah. Okey, boleh post jawapan anda sekarang yang mana dah dapat. Yang mana dah dapat jawapan boleh post jawab. Kita tengok jawapan siapa yang betul. Betul tak betul? Kena tak kena jawapan awak ni? Kena tak kena? Kalau jawapan awak betul kali ni maksudnya okey. Awak dah boleh faham, tengok daripada contoh ni boleh sesuaikan dengan soalan yang lain. Okey, baru 5 orang, come on yang lain. Kita masih menantikan jawapan-jawapan daripada murid-murid yang lain. Anur tak faham lagi Okay, tak apa. Okey. Alright, jom kita tengok sama-sama Okay, kalau awak tengok dalam soalan ni soalan ni dia tak macam tadi. Macam yang ni 10, awak kena tulis dulu 10 sifar per 3. Kalau yang ni tak payah. Yang ni dia dah bagi dah. 6 1/5. Dia dah bagi pecah dia adalah 1/5. Tapi masalahnya 1 tak boleh tolak 4. So bila 1 tak boleh tolak 4, apa dia kena buat? Apa dia kena buat? Dia kena pinjam. Pinjam dengan 6. So bila pinjam dengan 6, cikgu guna pen lain. Pen warna lain. Okey. Dia kena pinjam dengan 6. 6 akan jadi 5. Step yang sama, teknik yang sama. Bawah tambah atas. So ayat matematik kita yang terbaru, 6 ni dah tukar jadi 5. Okey, nombor atas dia apa? Nombor atas dia adalah bawah tambah atas. 5 tambah 1 jadi 6. 5 tambah 1 jadi 6 ambil balik 6/5. Kenapa 6/5? Penyebut kita ambil balik je. Penyebut saja kita ambil balik. Kalau penyebut atas tadi per 5, bawah pun per 5 balik. Okey, ni kita salin balik. 2 4/5. Okey, sekarang penyebut dah sama. Penyebut dia 5. Dia tengok 6 boleh tak tolak 4? Boleh. Boleh. So kita tolak. So 5 tolak 2 jadi 3. 6 tolak 4 jadi 2/5. Ini macam biasalah. Kita semak dulu dengan sifir 2. So bila semak dengan sifir 2, atas ada, bawah tak ada, tak nak. So dapatlah jawapan akhir dia 3/2/5. Bagus Good job siapa yang dapat jawapan yang betul dekat bahagian chat. Farisha kenapa dapat 3/1/5 Farisha?
Salah kat 6 tu. Salah kat 6. 5 tambah 1 sepatutnya 6. Kenapa? Kenapa yang ni tadi 3/3? Sebab 3 tambah sifar 3. Macam yang ni pula. 5 tambah 1 6. Nampak? Alright. Dia guna teknik dia still guna teknik yang sama, kemahiran yang sama. Cuma jenis dia lain. Jenis soalan tu dia makin susah sikit. Alright, so now kita jawab soalan yang pertama. Untuk jenis yang ke-6 ni cikgu bagi 5 soalan. Nak bagi awak betul-betul mahir. 5 soalan. Okay, 1 minit dari sekarang untuk soalan yang pertama. Okay, go. So bila ada 5 soalan ni ramai sikit lah boleh jawab. Ada banyak nama yang cikgu belum panggil lagi ni. Cikgu belum panggil lagi Adam Syazan, Anur, Cempaka, Daniel, Asfaris, Iznaufal, Tia, Kalisha Nuha, Sharifah Alwina. Ni yang nama-nama cikgu belum panggil lagi. Cikgu akan panggil Cikgu akan panggil. So get ready je. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Okay, come on. Okay, untuk soalan kali ni cikgu nak minta Cepaka. Cepaka boleh explain Cepaka? Boleh? Okay, Cepaka. Lama tak dengar suara Cepaka ni. Okay, Cepaka. Terangkan macam mana awak dapatkan jawapan Cepaka. 9/2/7 tolak 5/6/7. 2 nak tolak 6 tak boleh. Jadi kena pinjam dengan 9. 9 jadi 8. 7 kena tambah dengan 2. Alright, so apa ayat matematik baru? 8 9/7. 8 9/7. Okay, teruskan. Tolak 5 6/7. 8 tolak 5 dulu 3. Alright. 9 tolak 6 3. Per 7. Okay, lepas tu? Nak semak boleh pemudahkan ke tak boleh? Semak sifir 3 dengan 2. Alright. Sifir 3 ada 3 tapi tak ada 7. Jadi tak boleh. Sifir 2 tak ada 3. Jadi 3/7 tu jawapan dia. 3/7. Okay, good job Cepaka dan juga murid-murid yang jawab dengan betul dekat bahagian chat. Alhamdulillah semua yang post dekat bahagian chat semua betul. Maksudnya soalan ni senang ni. Nampak susah tapi bagi awak senang. Sebab apa? Awak dah faham. Sebab sebelum ni soalan ni bila cikgu ajar antara yang susah yang murid nak faham. Tapi bila once awak dah faham, senang je, laju. Masing-masing lah laju je jawab. Okay, next kita move on pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. So get ready semua. Soalan yang kedua. 1 minit dari sekarang. Okay, go.
Okey, boleh post jawapan anda sekarang murid-murid. Come on. Okay, come on, come on, come on. Alright, untuk soalan kali ni cikgu nak panggil Adam Syazan lah. Adam Syazan pula. Adam? Boleh, Adam? Adam Syazan boleh ke? Ke mic tak ada? Boleh. Boleh. Ingatkan mic tak ada. Okey, Adam. Macam mana nak dapatkan jawapan Adam? First, kita tulis 6, 2/5 tolak 2/4/5. Okey, tu awak tulis lah. Cikgu tak tulis. Sebab cikgu dah ada dah. Okey, teruskan. 6 tu kita tolak 1, jadi 5. Kenapa 6 kena tolak 1 jadi 5? Sebab apa? Sebab nanti 2 macam mana? Senang je. 2 tak boleh tolak 2 tak boleh tolak 4. 2 tak boleh tolak 4. Tu je alasan dia. Okey, alright, teruskan. 6 jadi? Lepas tu 6 jadi 5. 6 jadi 5. Lepas tu 5 tu kita tambahkan dengan 2. 5 tambah dengan 2. Jadi 7. Okey. So, ayat matematik dia yang baru apa? 5 7/5 tolak 5/7/5 2/4/5. tolak 2/4/5. Alright, kita teruskan. 5 tolak 2 jadi 3. 7 tolak 4 3. Lepas tu 5 tu kita tak payah tukar. Alright, kita teruskan lagi. Lepas tu kita perlu pemudahkan. Okay, nak semak dengan. Semak dengan sifar 3 dengan sifar 2. Alright, kita teruskan. Sifar 3 ada 3. Tetapi tak ada 5. Alright. Lepas tu sifar 2 tak ada 3 jadi so sifar 3 ni nak pilih ke nak pangkah? pangkah. Pangkah, okey. Lepas tu 2 tak ada sifar 3 jadi pangkah terus. Okay, so jawapan akhir dia? 3/5. 3/5. Okay, good job Adam Syazan. Bagus. Tengok jawapan. Nasib baik Wan Zulaika tertypo. Okay, nasib baik. Alhamdulillah, semua betul bagus good job, bagus. Macam ni lah, terbaik. Bila belajar semua faham. Tapi nanti bila dalam exam jangan lupa. Awak macam tu. Bila dalam kelas awak belajar faham, tapi bila dalam exam salah. Kenapa salah? Adakah sebab lupa? Kalau boleh cuba jangan bagi lupa. Macam mana tak nak bagi lupa? Macam mana awak tahu kasut tu belah kanan, kasut ni belah kiri? Sebab apa awak tahu? Ada hari-hari pakai. Ha? Hari-hari pakai. Sebab awak hari-hari awak pakai, awak dah nampak dah bentuk dia. Kalau macam ni belah kanan, kalau macam ni di belah kiri. Sama juga macam match. Macam mana nak tahu buat benda ni? Kena selalu buat. Kalau bukan setiap hari buat soalan ni, walaupun awak jarang-jarang tapi kena kerap lah, walaupun bukan setiap hari kena kerap buat latih to be dekat rumah. Barulah kita biasa dengan soalan tu, kita tak lupa. Alright. Okay, now jom kita tengok soalan yang ketiga, sama juga 1 minit 1 minit dari sekarang. Okay, go. Cikgu, izinkan saya pergi tandas. Boleh. Okey, yang lain boleh post jawapan anda sekarang.
Okay, come on. Okay, kali ni cikgu nak minta Asfarish. Asfarish boleh terangkan macam mana dapatkan jawapan? Asfarish? Boleh. Okay, Asfarish, come on. Mula-mula 4 tolak 8 tak boleh. Maksudnya kita nak kena potong pinjam daripada 8 jadi 7. Lepas tu 9 tambah 4. 9 Okay. tambah 4 jadi 13. So, dia punya ayat matematik dia? 7 13 per 9. Alright. Lepas tolak 6 8 per 9. Okay. 13, lepas tu kita buat 7 tolak 6 1. 13 tolak 8 5. 9, lepas tu letak 9 dekat bawah. Okay, lepas tu? Lepas tu kita nak kena check kalau nak kena pemudahkan. Okay. Kita tulis sifar 5 4 dan 3 2. Sifar 5 ada 5. Sifar 5 tak ada 9. Sifar 4 tak ada 5. Sifar 3 tak ada 5. Sifar 2 pun tak ada 3. Tak ada 3? Tak ada 5. Alright. Tak boleh dipermudahkan. So, jawapan akhir dia adalah? 1/5 per 9. 1/5 per 9. Okay, good job. Bagus, Asfarish. Ada juga murid-murid yang jawab dengan betul dekat bahagian chat ni. Okay, alright. Tapi ada yang tak puas jawapan. Yang tak puas jawapan boleh, boleh ke? Anur. Anur boleh ke Anur? Syarifah Alwina. Siapa lagi Kalisha Nuha. Kalisha Nuha boleh ke? Tia. Yang mana tak puas jawapan boleh Cikgu harap boleh Kalau tak boleh bagi tahu tau. Buka on mic cikgu. Saya tak faham yang ni cikgu. Cikgu akan terangkan lagi sekali. Sampai awak faham. Buat macam Adam buat tadi. Adam tak faham dia tanya, dia bagi tahu terus. Awak pun sama juga. Awak tak faham tanya je. Waktu ni lah awak nak tanya. Mungkin kalau dalam kelas awak segan kan sebab ramai orang. So dekat sini tanya je apa nak awak nak tanya kalau tak faham. Okay, now next kita move on kepada soalan yang keempat. Soalan kedua terakhir. 1 minit 1 minit juga. Okay, ready semua? 1 minit dari sekarang. Okay, go. Sebab lepas ni kita akan jawab soalan yang sangat susah. Sangat susah. Okay, boleh post jawapan anda sekarang. Come on. Okay, right. Okay, kali ni cikgu nak panggil Kalisha Nuha pula. Boleh, Kalisha? Kalisha Nuha boleh ke? Ke Kalisha mic tak ada? Sekejap, cikgu check balik. Oh, mic saya rosak. Okay. Oh, Kalisha mic rosak. Anur? Kita try Anur lah, Anur. Anur boleh, Anur? Anur? Anur Izzat. Okay, alright. Boleh, Anur. Okay, come on. 6
6 tolak 1 tak boleh. So 6 6 tolak akan 6, jadi 6 tolak 1. 1 tolak 6 tak boleh. So 1 6 tolak akan 6. jadi 1 tolak 6 ke 1 tolak 2 Nur? 1 tolak 2. 1 tolak 2 tak boleh. Okey, teruskan. Lepas tu kita pinjam kat 6 akan jadi 5. Lepas tu 3 tambah 1 akan jadi 4. Okey, so dia punya ayat matematik dia yang baru. 5 4 per 3. Okey. Teruskan. Tolak 2 per 3. Alright. Okey. So jawapan dia 5. Lepas tu 2 per 3. Okey. Perlu semak tak sama ada dia boleh dipermudahkan ke ataupun tidak? Tidak perlu, tak payah pemudahkan. Tak payah memudahkan. Kenapa? Sebab ada nombor 3. Bukan sebab bukan sebab ada nombor 3, sebab dia Special. sebab dia special. Kenapa dia special? Sebab atas dia 2, bawah dia 3. Selepas 2 3. So bila nombor tu selepas nombor atas, tak payah permudahkan. Automatik dia adalah nombor yang special. Dia dah dalam bentuk pecahan termudah dah. Okey. Alright. Bagus. Good job Anur Izara. Dan juga murid-murid yang berjawab dengan betul kat bahagian chat. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok soalan yang terakhir. Ini adalah soalan penamat sebelum kita pergi yang soalan yang membuatkan awak gerun bila tengoknya. Okey. Ready? 1 minit yang terakhir untuk awak. Go. Soalan yang kelima. Okey, boleh post jawapan anda sekarang. Come on. Kita tengoklah kat sini. Okey. Okey, kamu baru 5 orang yang post jawapan. Kita tengok jawapan banyak ni, banyak jawapan ni. Yang mana satu betul ni tak tahu ah. Okey, soalan terakhir ni kita tutup dengan soalan mudah ni, kita tutupkan dengan siapa nak panggil? Daniel. Daniel, can you explain to us how you got the answer? Okay, sure. Alright. So you see the numerator, 3 cannot be minus by 7. So we have to pinjam from 7. 7. Daniel, bukan 3 cannot minus by 7. 3 cannot minus 7. Oh, 3 cannot minus 7. So we have to pinjam from the whole number 7. Okay. 7 becomes 6. Alright. And the numerator and the denominator plus denominator. The denominator plus the numerator. So Alright. it's 6 plus 3 equals 13. So our new number sentence? So 6 and 13 over 10. Okay, so 6 minus 5, the whole number. Before that? We write the number simple. Minus 5, 7 over
10. Okay, continue then. Okay, so the whole number 6 minus 5 is 1. Mhm. And 13 minus 7 is 6. Mhm. And 10, and above the denominator, just put it 10. Alright. So first, so it's not the final answer because we have to see if we can simplify it. So write the number from 6 to 2. Okay, 6 can be divided, but 10 cannot. So we have to pangkah. 5 cannot be. 6 is not in the 5 times table, so we have to also pangkah. 6 is also not in the 4 times table. 6 is in the 3 times table, but 10 is not. So we have to pangkah that too. And for 2, 6 can be divided by 2. And 10 can also be divided by 2. So we divide the fraction. So 6 divided by 2 is 3. So we're turning to 3. And 10 divided by 2 is 5. So the answer is 1 and 3 over 5 atau 1/3/5. 1/3/5. 1/3/5. Okay, good job. Bagus. Daniel dan juga murid-murid yang berjaya jawab dengan betul. Nampak? Kenapa ramai yang jawab 1/6/10? Sebab tak semak. Kan cikgu cakap apa? Cikgu cakap lepas dapat jawapan wajib semak permudahkan ke ataupun tidak, unless kalau dia tu special. Mana bila masa special? Bila satu ada dekat atas ataupun pecahan tu contoh 2/3. Selepas 2, 3. Dia 2/3 ataupun 4/5. Selepas 4/5 dia follow je nombor tu. Itu baru special. Macam yang ini wajib semak sama ada dia boleh permudahkan ke ataupun tidak. Nampak? Awak dah terikut dah tadi. Soalan 1 tak, bila permudahkan semua pangkah je, 2 pun pangkah je, 3 pangkah je. Last sekali soalan yang kelima ambil kena. Terkena. Nampak? Yang mana jawab 3/10, sayang, rugi. Awak permudahkan dekat atas, bawah awak lupa. Bila permudahkan dekat atas, bawah pun kena permudahkan. Okay, so macam mana? Puas hati ke? Puas hati ke semua? Puas, cikgu. Puas. Awak rasa sekarang ni senang ke susah? Senang. Senang semua? Senang. Okay, so kita tinggal lebih kurang 12 minit sempat lagi. Okay, 12 minit. Okay, kita tengok jenis yang terakhir untuk tambah dan juga tolak. Jenis yang cuba tengok soalan ni dulu. Agak-agak senang ke susah? Susah. 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 Cuba tengok dah jawab apa tu. 4, 5, 6. Ada jam ni, ada jam 4 ni. Start dah jam 4 dah. Ada dah soalan ni. Nampak? Okay, jom kita tengok macam mana nak selesaikan. Okay. Kalau awak tengok, kita kan dah pernah belajar operasi bergabung kan? Kita dah pernah belajar operasi bergabung. Okay, operasi yang ada dekat sini adalah tolak dengan tambah. Kalau awak tengok tolak dengan tambah, dua-dua kumpulan yang sama. Tolak lemah, tambah pun lemah. So bila dua-dua kumpulan yang sama, apa nak kena buat? Yang mana satu kita kena buat dulu? Letak dulu. Kena buat tolak dulu. Kenapa kena buat tolak dulu? Sebab siapa yang letak dulu dia kena buat. Sebab kita nampak tolak dulu, so kita selesaikan tolak dulu. Okay, cara nak selesaikan senang je. Kita keluarkan dulu. Takut awak pening, keluarkan dulu. 5 1/4 tolak 1 2/3. Okay, kita gunakan. Kita dah belajar sebelum ni. Awak tak ingat ni jenis yang keberapa tak perlu ingat nombor-nombor dia, tak perlu. Asalkan awak tahu. Okay, cuba tengok. Penyebut sekarang tak sama. So boleh tak kita nak tolak terus? Tak boleh. Tak boleh tolak terus. Kita kena samakan dulu penyebut dia. Okay, bila nak samakan penyebut, cuba tengok. Dalam CV3 ada tak 4? Ada. Tak ada. So bila tak ada dah kena buat apa ni? Nak kena buat apa? Cari CV yang ada sama dua-dua tu. Buat tulang. Tulang ikan. Kita buat tulang ikan dulu. 1, 2,
3, 4, 5. Cikgu buat dekat hujung sebab cikgu takut nanti soalan ni terlalu banyak dia punya penyiraan dia. So takut tak muat. Okay, so kita pun listkan. Sebelah kiri ni sifir 4, sebelah kanan sifir 3. Okay, 4, 8, 12, 16, 20. Murid-murid yang tak hafal sifir, sila hafal sifir dekat rumah. Pastikan mak ayah awak pantau hafalan sifir awak. Kalau awak tak hafal sifir, takut tak ke mana nanti. Okay, dalam sifir 4 dengan 3, yang mana yang dua-dua sifir ada? Apa benda buat ahli bayar? Ya astagfirullah. Yang 4 yang ketiga. Yang Tak, nombor apa yang sama yang sama dalam dua-dua sifir? 12. 12. Kita bulatkan 12 dulu. Bulat dulu nombor yang sama. Okey, dalam sifir 4, 12 tu yang ke berapa? 3. 3, 4 darab 3, kalau bawah darab 3, atas darab 3. Okey, dalam sifir 3, 12 yang ke berapa? 4. Bawah darab 4, atas darab 4. So sekarang kita nak salin ayat matematik yang baru. So ayat matematik kita yang baru dia akan jadi 5 3 per 12 tolak 18 per 12. Ayo. Okay, sekarang penyebut dah sama. Okay, boleh tolak tak? Tak boleh. Tak boleh lagi. Kenapa tak boleh lagi? Pengangka 3 tak boleh tolak 8. 3 tak boleh tolak 8. Alamak, banyaknya kerja. So nak kena buat apa? Pinjam. Pinjam dengan 5. 5 jadi 4 and then bawah tambah atas. So ayat matematik baru lagi. So dia akan jadi 4 15. 15. 12 tambah 3, 15. 15 per 12. 12. Okay, yang ni kita salin. Alright. So sekarang penyebut dah sama. Atas boleh tolak tak atas? Boleh. Okay, dah boleh tolak dah. Okay, lega. Okay, bila tolak jadi berapa? 3, 7 per 12. 3, 7 per 12. Ini ke jawapan akhir dia? Belum lagi. Kita kena belum. Tak payah permudahkan lagi. Kita sebab kita tak selesai lagi. Ni dia tanya. Oi, bila nak buat aku ni? Bila nak tambah aku? Jangan, sabar. Dapat jawapan, settlekan ni dulu. Okay, 3, 7 per 12. Okay, tambah 1 per 2. Salin dulu. Tambah 1 per 2. Penyebut sama tak? Tak sama. Aduh ya, banyaknya kerja. Okay, kita tengok. Dalam sifir 2 ada tak 12? Ada, nasib baik ada. Tak payah buat tulang ikan. Kalau tidak habis ikan kat laut. Okay, dalam sifir 2, 12 tu yang ke berapa? 6. So bawah darab 6, atas pun darab 6. Okay, so sekarang kita nak tulis ayat matematik yang barulah. 3, 7 per 12 tambah akan jadi 6 per 12. 6 per 12. So sekarang okay, kita boleh tambah dah. So dia akan jadi apa ni? 13 per 3, 12. 13 per 12. Okay, boleh tak kita biarkan jawapan kita macam ni? Tak. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Boleh pemudahkan. 3 per 12 pecahan tak wajar. Yang ni tak boleh permudahkan Wan Zulaika. Sebab yang ini kita kena tukar sebab 13 per 12 tu adalah pecahan tak wajar. Kita kena tukar pecahan tak wajar tu kepada nombor lain, kepada nombor bercampur. So banyaknya kerja ni cikgu. Bila nak habis ni? Penuh dah ni. Memanglah ini selalunya soalan-soalan macam ni soalan 3 markah. Soalan 3 markah selalunya. Kadang-kadang ada soalan tu 2 markah pun. Kadang-kadang soalan ni dia keluar juga untuk soalan 2 markah. So tengok nasib awak lah. Okay, so 13 per 12 awak boleh buat macam ni. 13 bahagi 12. 13 dekat dalam, nombor atas tu dekat dalam, nombor bawah tu dekat luar. Okay, dalam sifir 12 tak ada 13. Tapi ada 12. 12 yang pertama. So 1 atas, 12 bawah. So bila tolak 1. Okay, 1 yang atas ni akan jadi nombor bulat. 1 yang bawah ni akan jadi pengangka. 12 ni akan jadi penyebut. Okay, dekat sini tadi berapa? 3. 3 kan? 3 tambah 1. 4. So jadilah 4 1 per 12. Perlu tak semak sama ada dia boleh dipermudahkan atau tidak? Tak. Kenapa tak?
Sebab atas dia satu. Sebab atas dia satu, dia special. Susah ke senang? Senang. Senang je kan kalau buat betul-betul. Cuma kita perlukan masa yang lama sikit untuk kira. Alright? Okay. Mungkin kita hanya sempat buat satu soalan je yang ni. Okay, ready ya semua? Cikgu bagi masa dekat awak untuk soalan pertama. Cikgu bagi awak 2 minit 2 minit. Cikgu. Ya, Dam. Yang kena bahagi tu saya tak faham. Okay, yang kena bahagi ni. Sebab ini, kalau awak tengok, 13/12 pecahan tak wajar. Kita tak nak pecahan tak wajar dalam nombor bercampur. So, yang pecahan tak wajar tu, yang 13/12 ni, awak kena tukarkan dia kepada nombor bercampur. Cara nak tukarkan dia kepada nombor bercampur adalah 13/12 maksudnya 13 bahagi 12. 13 dekat dalam, 12 dekat luar. So, bila kita tukar, dia jadi 1/2. So, bila satu yang nombor bulat tu tambahkan dengan 3, akan jadi 4. And then 1/12 tu kita ambil balik. Okay, boleh Dam? Ada Syazan? Boleh kot. Boleh? So kita tak nak dalam nombor bercampur, kalau pecahan tu pecahan tak wajar, kena tukar kepada nombor bercampur. And then tambah balik nombor bulat yang ada kat depan tu. Kita tak nak dalam nombor bercampur tu pecahan tak wajar. Pecahan tu kena tukar balik supaya dapat jawapan macam ni. Pecahan kat sebelah tu adalah pecahan tak wajar. Macam ni baru cantik. Alright? Okay, now soalan yang pertama, cikgu bagi masa dekat awak 2 minit dari sekarang. Okay, go. Oh, senang soalan ni, senang. Nampak macam susah tapi sebenarnya soalan ni senang ni. Buat step by step. Tak apa Farisha. Kami dah terdengar dah pun. Okey, boleh post jawapan anda sekarang untuk soalan yang terakhir ni. Okey, come on. Kali ni kita tengok siapa yang dapat jawapan betul untuk soalan ni. Siapa yang dapat jawapan betul? Okey, come on. Baru 2 orang yang post jawapan. Okey, 4 orang dah. Ada banyak jawapan ni. Ada banyak jawapan. Jom kita tengok sama-sama lagi. Okey, come on semua. Cikgu nak tengok jawapan masing-masing dulu. Baru 5 orang post. Come on, yang lain. Come on. Okay, sambil-sambil rakan-rakan yang lain tengah buat. Okay, yang lain. Yang mana dah post jawapan apa semua. Okay, first kita tengok. Tolak dengan tambah. Yang mana satu nak selesaikan dulu? Tolak. Selesaikan tu.
Tolak terlebih dahulu. So kita tulislah, nak senang kita tulis yang ni dulu supaya kita tak buat silap. 8 tolak 1, 2 per 5. Okay, bila kita nak tolak 8 ni adalah nombor bulat saja. So kita akan tulis je jadi 8 Sifar per 5. sifar per 5 tolak Tolak 1, 1/5. 2 per 5. Okay, boleh tolak tak? Tak. Tak boleh tolak. So kena buat apa? Kena pinjam dengan 8. Pinjam Lapan dengan jadi 8 jadi 7. 5 tambah sifar 5. 5 tambah sifar. So ayat matematik yang kita yang baru cikgu letak kat sebelah sebab bawah tu dah macam tak muat ruang dah. Okay, so dia akan jadi kat sini 7 5 per 5. 5 per 5 tolak Tolak 1 2 per 5. So bila kita tolak jadi berapa? 6 3 per 5. 7 tolak 1 6, 5 tolak 2 3 per 5. Tak payah nak check permudah ke tak permudah lagi. Sebab apa? Sebab yang ni tak selesaikan lagi. Dia akan tanya awak, Hoi, aku belum lagi ni. Kita selesaikan dia dulu. So 6 3 per 5 tambah 1 per 2. Dalam sifir 2 ada tak 5? Tak ada. Tak ada. Alamak, bila tak ada apa? Tulang. Tunaikan. Tulang ikan lah. 3, 4, 5. Okay, tulang ikan sebelah kiri kita buat sifir 5 lah. Sifir 5. So 5, 10, 15, 20, 25. Sebelah kanan kita buat sifir 2, 4, 6, 8, 10. Bila awak dah buat sifir 5, 2 dengan 2, yang mana satu nombor yang sama? 10. 10. Dalam sifir 5, 10 tu yang ke berapa? 2. 2. So bawah darab 2, atas pun darab 2. Dalam sifir 2, 10 yang ke? 5. Bawah darab 5, atas darab 5. So, kita nak tulis ayat matematik yang baru. So, 6. 3 darab 2, 6 Per 10. per 10. Tambah 5 per 10. 5 per 10. So, bila tambah jadi berapa? 6 11 per 10. 6 11 per 10. Alamak, apa kena buat ni? Bagi. Alamak, pecahan tak wajar pula. So, 11 per 10. Jadi? 11 bagi 10. 11 bagi 10. So, awak akan dapat sini 1, sini 10. Okay, 1 atas akan jadi? Nombor bulat. Bulat. Baki 1 akan jadi? Pengangka. Pengangka. Per 10. per 10. Okey, dekat jawapan kita. 6. 6 tambah dengan 1 jadi? 7. 7. So, akan dapat jawapan 7, 1 per 10. Okey, tengok jawapan saya betul. Cepaka punya jawapan betul. Farisha, Daniel. Itu saja. Okey, yang lain. Yang lain macam mana boleh dapat 9? Macam mana boleh dapat 7, 9 per 10? Anul macam mana boleh dapat 7, 1 per 2? Zal ID 8, 9 per 10. Jauh dah tu. Yang mana yang salah tengok nanti lepas ni cikgu akan post nota ni kat dalam grup WhatsApp. So esok hari Ahad boleh, esok pagi bolehlah awak tengok balik malam ni cikgu akan post. So esok pagi awak boleh ulang kaji semula nota ni. Okay, senang susah awak rasa? Senang sikit. Senang sikit lah bila dah faham kan. So kita ada 2 lagi soalan. Yang mana 2 soalan ni kita akan tengok pada minggu hadapan. Ini cikgu tunjuk sebentar lalu kelas minggu depan. Kelas minggu depan kita akan belajar pecahan daripada suatu kuantiti, fraction of a quantity. Ni rupa soalan dia. Ni rupa soalan dia, putaran roda apa semua. Okay, and then kita akan tengok darab pecahan. Darab pecahan yang mana tahun 5, tahun 6 lah. Darab pecahan. And then akan ada bahagi pecahan juga nanti. Okay, alright. So untuk hari ni itu saja. Ada sebarang pertanyaan sebelum kita habis? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, semoga jaga diri semua. Yang mana esok sekolah, yang mana esok bercuti, jalan-jalan, hati-hati di jalan raya. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya. Bye, Ego. Okay, bye-bye. Okay, bye semua.